Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, wa mempengiu tan sawang sahau, saudara-saudari geli panakam. Nama berita Kopi Bosian. Terima kasih kerana mengikuti siaran Facebook Live saya pada malam ini. Pertama sekali saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Thaipusam, selamat menyambut Thaipusam kepada komuniti Hindu yang menyambutnya. Dan semestinya perkara yang paling hangat dibincangkan, yang paling rancak ya, menjadi bualan orang ramai rakyat Malaysia ialah berhubung milikan saham dan warren, berjuta-juta saham dan warren yang dimiliki oleh Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada tahun 2015 dan 2016 yang sekarang ini sedang disiasat oleh beberapa pihak. Hari ini kita membaca kenyataan media dari Suruhanjaya Security Malaysia yang berkata seakan-akan memberikan bayangan tidak secara konklusif boleh berkata berlaku pelanggaran terhadap Seksyen 254 Akta yang diberi nama Securities Industry Central Depository Act ataupun SICDA. Seksyen 25 berhubung pembukaan akaun untuk tujuan aktiviti jual beli saham termasuk oleh kalau bukan tuan punya maka untuk siapa. Sukacita diingatkan bahawa sebenarnya bukan setakat Seksyen 25 yang perlu disiasat. Dalam laporan polis saya beberapa minggu yang lalu bersama-sama dengan Yang Berhormat Maria Chin, Ahli Parlimen Petaling Jaya, dan Yang Berhormat Dr. Mazli Malik, Ahli Parlimen Sipang Renggam, kami juga menekankan Seksyen 25A dan Seksyen 29A dalam akta tersebut. Hari ini kita cuma mendengar hasil daripada Suruhanjaya Security berkenaan dengan Seksyen 25, khususnya 25.4. Tapi yang saya ingin tegaskan pada malam ini, laporan polis saya menyatakan terdapat 2 seksyen lagi yang perlu disiasat. Dan jawapan ataupun kenyataan daripada Suruhanjaya Security itu bagi ramai pengamal media dia agak sama ada good news ataupun bad news bergantung kepada tafsiran yang boleh diberikan. Tapi yang menariknya sekitar mungkin jam 6 petang dari media sosial rasmi SPRM sendiri, kenyataan media daripada Tan Sri Azam yang mengucapkan Alhamdulillah, seakan-akan beliau telah terlepas dari segala siasatan. Saya rasa agak premature kenyataan ini dibuat, malah ia seperti satu cubaan mengolah persepsi umum. Kita perlu ingat Parlimen masih akan menjalankan siasatan, mungkin bukan besok, iaitu 19 hari bulan Januari, tapi semestinya Parlimen akan bertegas, ahli-ahli Parlimen akan menegaskan bahawa satu siasatan bebas melalui Parlimen perlu dilakukan, samalah seperti yang ditekankan oleh 6 ahli lembaga penasihat pencegahan rasuah LPPR yang berkata siasatan bebas perlu dilakukan, dan mereka pada waktu itu menyatakan 3 cara, salah satu melalui Parlimen. Jadi saya rasa Parlimen mesti terus melakukan siasatan. Dan sukacita juga saya ingatkan satu kenyataan dibuat oleh Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Gobind Singh Dio, yang memberi satu pandangan dari sudut guaman yang semestinya kalau kita baca sangat jitu, sangat padu dan perlu dijawab oleh pihak Suruhanjaya Security Malaysia demi integriti dan nama baik institusi yang sangat penting ini, yang ditugaskan, diamanahkan untuk mengawal selia dan memastikan perjalanan pasaran saham
sentiasa terjaga. Jadi saya harap pihak Security Commission ataupun Suruhanjaya Security Malaysia akan segera tampil untuk menjawab soalan yang telah dibawa, diangkat, ditanya oleh Yang Berhormat Puchong. Kalau tak jawab, maka semestinya rakyat akan ada satu persepsi terhadap Suruhanjaya Security yang bagi saya tidak elok. Ya, tidak elok. You have to explain it. Tak bolehlah dengan satu ayat sahaja seakan-akan membebaskan, melepaskan dan membebaskan dari segala pertuduhan. It doesn't work that way. Yeah, I don't think so. Not for something as big as this. Kerana yang mereka maksudkan semestinya adalah tokoh yang sangat penting dalam usaha kita memerangi rasuah. Dan individu ataupun tokoh ataupun institusi Ketua Pesuruhjaya itu perlu whiter than white, cleaner than clean. Tidak boleh wujud bayangan ataupun imbasan ataupun terlintas di fikiran bahawa ada dakwaan yang mungkin boleh mencacat celakan persepsi umum terhadap institusi Ketua Pesuruhjaya itu. Dan saya sangat sedih kerana seakan-akan pengurusi jawatan kuasa pilihan khas bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang sepatutnya bermesyuarat pagi esok berkenaan dengan isu saham Azam, namun telah membuat keputusan untuk menangguhkan tanpa tarikh mesyuarat yang selanjutnya. Ini bagi saya adalah menimbulkan persepsi bahawa ada cubaan untuk melengah-lengahkan siasatan bebas. Kita perlu sedar bahawa Parlimen memainkan peranan yang sangat penting untuk menjadi tempat semak imbang apa yang berlaku di peringkat eksekutif ataupun kerajaan ataupun badan-badan penguatkuasaan. Sebagai ahli-ahli Parlimen, sebagai ahli Parlimen, kami perlu memainkan peranan ini. Dan rakan-rakan ahli Parlimen terutama di pihak pembangkang dalam jawatan kuasa pilihan khas tersebut telah memberikan satu kenyataan yang bagi saya sangat jelas dan sangat betul-betul menggegar sekiranya kita risau tentang perjalanan urus tadbir kerajaan yang telus baik dan perlu semak dan imbang. Jadi saya percaya dalam hari-hari yang akan datang semestinya kita akan disajikan dengan lebih banyak isu. Saya tak anggap kes ini selesai, malah mungkin kita boleh anggap lebih banyak persoalan yang timbul, lebih banyak pertanyaan yang akan dibangkitkan. Dan bagi saya kenyataan Suruhanjaya Security ini seperti kenyataan Tan Sri Abu Zahar yang mengiyakan ataupun membersihkan, percubaan membersihkan nama Ketua Pesuruhjaya. Namun selepas itu kita nampak dalam kes Tan Sri Abu Zahar, pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, kita nampak 6 kesemua ahli lembaga penasihat itu telah tampil untuk berkata mereka tak setuju dengan pendirian pengurusi. Adakah kita perlu menantikan kenyataan ataupun suara-suara ataupun maklumat dari dalam Suruhanjaya Security? Itu saya harap tak berlaku seperti itu. Tapi yang rakyat Malaysia mahukan ialah siasatan yang telus dan terbuka, kerana pada waktu ini saya teringat walaupun sebenarnya isu ni senang, isu ni mudah kan, jelaskan je lah kan, tapi bila ada penafian, kemudian ada pihak yang cuba untuk membersihkan, dan sekarang ni kita nampak, kita perlu ingat pada waktu ini Securities Commission, Suruhanjaya Security sedang menyiasat SPRM dan ada dakwaan besar laporan yang telah diterima oleh SPRM bahawa berlaku kegiatan ataupun aktiviti rasuah dalam
Suruhanjaya Security itu. Jadi saling siasat menyiasat antara dua badan. Bagaimana kita nak tahu telus tak telus? Ya, adakah laporan yang keluar pada, tak silap saya, dilaporkan pada 9 Januari yang lalu, bahawa satu laporan SPRM telah dibuat terhadap pimpinan utama Suruhanjaya Security, ya, maka adakah itu mewujudkan satu keadaan yang bagi saya dua-dua pihak tak boleh saling siasat menyiasat, kerana dua-dua ada satu keadaan seperti ini. Ya, macam mana nak siasat? Dia ni nak siasat dia ni, tapi dia ni pun nak siasat dia ni. Jadi macam mana kan? That's why pada tanggapan saya, Parlimen adalah tempat yang terbaik. Jawatan kuasa pilihan khas bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ya, dia mengandungi ahli-ahli Parlimen dari kedua-dua pihak. Pihak pembangkang dan pihak kerajaan, dari Pakatan Harapan dan bukan Pakatan Harapan. Ya, daripada BN, PN, ya, dan macam-macam. Bawalah isu ke situ, biarlah jawatan kuasa ini menyiasat dan lapor kepada Dewan apa yang sebenarnya berlaku. Ya, dan ini penting. Ya, dan nak harapkan, janganlah sampai nak harapkan pagar-pagar makam tadi, kan? Nak harapkan badan-badan penyiasat untuk siasat badan penyiasat yang lain, siasatan atas siasatan, tak ada apa-apa yang siasat. Ya, jadi saya harap tak jadilah macam tu. Jadi akhir sekali, ya, insya-Allah saya akan bersiaran dengan lebih kerap untuk menyampaikan pandangan. Kita semua tahu pada 20 hari bulan Januari ini, Parlimen akan bersidang dalam satu sidang khas berkenaan isu banjir. Jadi semestinya apa yang berlaku pada waktu itu akan menjadi bualan hangat. Kita nantikan pada hari Khamis 20 hari bulan Januari 2022, dan saya doakan semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, selamat, jaga diri, patuhi SOP. Kita bukan VIP, saya pun bukan VIP, saya ahli Parlimen biasa sahaja, rakyat biasa sahaja. Jadi jaga diri, kita jaga kita, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.